القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنات عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Berbanyakkan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Hati mengingatkan para jemaah agar memberi sepenuh perhatian kepada khutbah yang akan disampaikan dan tidak melakukan perkara-perkara yang larang seperti menggunakan telefon dan berbual-bual. Kumpulkan perhatian pada khutbah yang akan disampaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Khutbah pada hari ini bertajuk kewajipan warga negara. Sebelum itu saya ingin mengingatkan sidang jemaah sekalian agar terus istiqamah mengibaratkan masjid, surau dan majlis-majlis ilmu serta saling berpesan antara satu sama lain dalam usaha menyeru melakukan kebaikan dan memberi peringatan dalam mencegah sebarang bentuk kesukaran. Demi keharmonian negara tercinta ini, Khatib juga ingin berpesan kepada seluruh umat Islam agar sentiasa berhati-hati dengan setiap pertuturan dan tindakan yang boleh menjerumuskan diri sendiri dan orang lain ke lembah dosa, kekufuran dan kefasikan. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 36, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Sidang jemaah dirahmati Allah, sesebuah negara terdiri daripada kuasa, rakyat dan kawasan wilayah pemerintahan. Islam telah memiliki acuannya yang tersendiri dan lengkap dalam mentaklifkan manusia sebagai khalifah di bumi Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak dibiarkan terpentang-penting menguruskan kehidupan mereka tanpa dibekalkan petunjuk dan panduan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Maka oleh sebab itu, tidak ada satu bab dalam kehidupan manusia yang terlepas dari pembicaraan Islam, termasuklah dalam bab pemerintahan dan pentadbiran sesebuah negara. Imperialisme Barat telah berjaya menanamkan ke dalam pemikiran manusia bahawa Islam adalah semata-mata agama dan tidak boleh dicampurkan dengan urusan pemerintahan dan pentadbiran duniawi. Usaha ini bertujuan supaya mereka boleh mengambil alih pemerintahan dan mengawal negara-negara jajahan mereka menurut kehendak dan nafsu mereka semata-mata. Hal ini menyebabkan ramai umat Islam berlepas diri dari membicarakan soalan pentadbiran, politik dan aturan pemerintahan kerana beranggapan Islam tidak boleh dicampur adukkan dengan politik.
Sidang jemaah dirahmati Allah, bernegara menurut Islam memerlukan hubungan dan pertagihan yang sangat baik antara pemerintah dan rakyat. Masing-masing pihak diberikan tugas dan peranan tersendiri bagi memastikan urusan pentadbiran dan aturan pemerintahan negara dapat dilaksanakan secara adil dan lancar. Islam menggariskan beberapa asas dan aturan dalam bernegara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58 hingga 59. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allah ni'ma ya'izukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukum antara manusia, kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi Maha Mulia. Syekh Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitabnya Fiqh Ad-Daulah menjelaskan bahawa seruan dalam ayat ini ditujukan kepada ulil amri dan penguasa agar mereka memperhatikan amanah dan menetapkan hukum secara adil. Mensia-siakan amanah dan keadilan merupakan ancaman yang ditandai dengan kehancuran umat dan negara. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'at amanatu fantadhi as-sa'ah." Qala kayfa ida'atuha ya Rasulullah? Qala idza usnida al-amru ila ghairi ahli fantadhi as-sa'ah. Yang bermaksud, jika amanah disia-siakan maka tunggulah kehancurannya. Ada yang bertanya, bagaimana mensia-siakannya? Baginda menjawab, jika urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Seterusnya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pula tanggungjawab rakyat untuk mentaati pemerintah sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan di dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Akhirnya, jika setiap pihak faham dan patuh dengan tugas tanggungjawab masing-masing, insya-Allah pemerintahan sesebuah negara akan dapat dijalankan secara teratur dan memudahkan pelaksanaan setiap perancangan dan gerak kerja yang telah diatur. Negara akan menjadi lebih stabil dan kesejahteraan rakyat akan semakin meningkat. Sidang jemaah dirahmati Allah, justru mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib ingin membuat beberapa rumusan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan manusia hidup terpentang-penting tanpa dibekalkan panduan dan petunjuk, sama ada melalui Al-Quran dan para rasul yang diutuskannya. Yang kedua, para pemimpin. Yang kedua, ajaran Islam merangkumi keseluruhan aspek urusan kehidupan manusia, termasuk dalam pemerintahan bernegara. Yang ketiga,
Para pemimpin dan seluruh rakyat mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing yang bersifat saling melengkapi antara satu sama yang lain. Pemimpin bertanggungjawab menjalankan pemerintahan secara adil, manakala rakyat bertanggungjawab mentaati dan membantu pemimpin menjalankan pemerintahan negara agar negara menjadi baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 25. Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kalangan kamu, yakni wahai umat Muhammad, bahawa dia akan menjadikan mereka khalifah-khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka khalifah-khalifah yang berkuasa, dan dia akan menguatkan dan mengembangkan agama mereka, yakni agama Islam yang telah diredainya untuk mereka, dan dia juga akan menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan dari ancaman musuh. Mereka terus beribadat kepada-Ku dengan tidak mempersekutukan sesuatu yang lain dengan-Ku. Dan ingatlah, sesiapa yang kufur ingkar sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang terhaka. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.